Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ufa Atira binti Mamak selaku wartawan TV Dolin. Pada pagi ini telah berlangsungnya majlis ceramah Ma'al Hijrah yang disampaikan oleh Dato' Dr. Zulkifli bin Muda selaku mantan mufti negeri Terengganu. Majlis ini bermula pada pukul 7.30 pagi. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana da'iman ya arhamar rahimin. Saudara pengerusi majlis yang saya hormati, Cikgu Zuraidah binti Ahmad Zain selaku pemangku kepada pengetua Sekolah Pengakuan Agama Durian Guling. Yang saya hormati Cikgu Mahdi bin Ismail, dan khususnya kepada kaki-tangan yang lain, guru-guru yang lain, dan khususnya kepada pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk terus hidup. Alhamdulillah, kita akan melangkah ke tahun baru Ma'al Hijrah hari beberapa hari lagi, hari Sabtu ni, dengan insya-Allah dengan awal itu masuk ke dalam bulan Hijrah ni, tahun Hijrah ni. Macam biasalah, kita mempersiapkan diri kita dengan niat untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambahkan lagi amal-amal soleh, dan untuk belajar untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang pelajaran, dan untuk kita terus mara ke depan untuk sampai kepada satu peringkat kita bergelar orang yang memberi jasa kepada agama kita, kepada bangsa kita, dan juga kepada negara kita. Itu yang kita harapkan. Berhubung dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Al-Quran puji-pujian yang Allah Ta'ala beri kepada golongan yang berhijrah ini. wal muhajirun was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'atuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Golongan yang pertama daripada kalangan orang Islam yang terdiri daripada Al-Muhajirin dan Ansar walladzina taba'atuhum, dan juga mereka yang mengikuti jejak langkah mereka, orang Ansar dengan Muhajirin radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Ta'ala redha kepada mereka sebab mereka telah melakukan satu pengorbanan yang besar yang dipanggil sebagai hijrah. Mungkinlah pelajar-pelajar fikir hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal, sedangkan kita sambut hijrah bulan Muharram. Tak sebelah rasa dah buat begitu. Tunggu Rabiul Awal bila-bila lah. Maka macam mana tu nak jawab? Saya baca seorang penulis ni, nama dia Muhammad Aiman Zuhairi. Dia kata bahawa kenapa rahsia, kenapa kita sambung Ma'al Hijrah ni bulan Muharram?
tahun baru tu start bulan Muharram. Kenapa tak pulang dari awal? Bersempurna dengan berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rupa-rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia memulakan hijrah tu, dia nak mulakan hijrah tu bermula perancangan tu daripada bulan Muharram. Tu jawapan dia. Dia start, orang panggil start bekerja lah untuk melakukan hijrah. Sebagaimana arahan daripada Allah Subhanahu wa taala itu bermula pada bulan Muharram. Itu yang dikatakan bahawa awal tahun itu disambut dengan bermula dengan bulan Muharram. Nabi suruh dulu sahabat-sahabat berhijrah. Mana-mana yang boleh berhijrah, berhijrah. Secara bersembunyi ke, secara terang-terang ke, ramai yang bersembunyi. Sebabnya takut keluarga halang dan juga takut akan ditangkap oleh orang masing-masing, kabilah masing-masing, kena seksa dan sebagainya. Ada juga yang terang-terang berhijrah. Macam seorang ni, nama dia Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini tokoh Islam. Dia dempel boleh ni, dempel Islam dia panggil, Samsing Islam. Boleh nak kata Samsing, boleh, tak masalah. Samsing Islam, bagus. Jadi Samsing Islam tak apa. Samsing Muslim. Sayyidina Umar ni masa nak berhijrah tu, orang lain bersembunyi-sembunyi dalam keadaan yang bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang bunuh diri. Ada sahabat, riwayat daripada Tufai bin Amrin, dia berhijrah dengan satu kumpulan manusia. Ada salah seorang daripada manusia, tidak sebut nama, bunuh diri dan tengah-tengah jalan, tak tahan sebab sakit. Nanti saya cerita, jangan bunuh diri. Nak cerita warna kurok berhijrah bunuh diri ni. Kalau saya terlupa cerita tu, cikgu tolong pengang. Sebab saya dah sebut tadi, kan budak-budak kata, buat hijrah boleh bunuh diri pula. Kata hijrah, bunuh diri masuk neraka, hijrah masuk syurga. Lawan lah kata tengok pun tak bermerah. Boleh faham saya cakap tak? Spekal boleh, cakap boleh. Okay. Sayyidina Umar ni masa nak berhijrah tu, dia orang yang bebel boleh, orang nak kasamang bagi dia laku-laku merah tu, dia bawa 160 buah kereta, tak pernah sampai. Tapi tak ada factory sama tu kan. Iaitulah Sayyidina Umar ni masih nak berhijrah, dia bawa barang-barang dia, bawa keluarga dia nak mula hijrah ni. Dia pergi Kaabah tu, dia tawaf 7 kali. Lepas pada tu dia pergi kat pemuka-pemuka Quraisy. Orang lain ada kena seksa, kena ikat, ada yang kena dirampas segala harta benda. Suhaib Ar-Rumi boleh hijrah, tapi harta benda kena rampas. Sayyidina Umar ni dia bawa apa yang perlu, bawa keluarga dia tawaf 7 kali. Dia pergi kepada pemuka-pemuka Quraisy, dia huluskan pedang. Dah boleh tak ada kan. Lalu dia cabar kepada mana-mana orang nak halang dia. Man arada an tarmala zawjatuhu wa yutima waladahu falyalqini wara'a hadzal wadi. Siapa-siapa yang nak isteri dia jadi janda, jahat ayat-ayat. Ayat ni ganak, bukan jahat, ganak. Sahabat Nabi kita dia kata jahat, dia ganak sikit, ganak Islam apa? Ganak Islam apa? Dia kata dah, ganak Islam, Samsik Islam, tepek Islam apa? Dia bunuh pedang barang siapa antar malazau jatuh, barang siapa yang nak jadikan isteri dia jadi janda, dan wayutima waladahu, dan nak jadikan anak dia jadi yatim, falyalqini wara'a hadzal wadi. Jumpa aku sebelah bukit, sebelah wadi sana. Bagi halang tengok. Dia guna pedang. Kalau orang lawan ni mana? Ada katanya Sayyidina Umar menang lah. Sebab Sayyidina Umar ni ialah ahli kusti.
Dia wakil Mekah. Tiap tahun akan ada satu pertandingan gusti yang mana wakil Mekahnya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Menang semuanya setakat yang di zaman jahiliah tak pernah kalah dia. Orang yang berani tarik baju dia seorang je. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia boleh, Rasulullah dia boleh tarik baju dia. Ada berani. Orang yang tinggi. Ada pisau. Allah cukup pisau. Tak, dia tidak. Pisau je. Dia ada pisau. Ada janggut. Kepala dia kotak. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idza tafakkara fala tasyariba. Apabila dia fikir dia akan kata pisau dia. Dan saudara nak ikut Sayyidina Umar, anak-anak dia kata pisau mikir nak buat esa. Dalam buat esa mikir nak jawab apa orang. Tak ingat terang kata tak. Kata pisau. Tapi tak ada lagi, dok dia. Kata ni kata 3, kata 4, kata 5, kata 6 juga. Tak, tu tak. Tu. Ini Sayyidina Umar. Dia berani dia. Dia berhijrah. Ada orang berani, mari kan. Tak tengah. Lawan, tengok rekod tu. Buka balik buku. Buku rekod macam mana. Siapa yang pernah mengalahkan aku. Lawan gusti dan sebagainya. Ini Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia ni, Sayyidina Umar ni adalah wakil duta orang Mekah kalau apa-apa nak bincang dengan kuasa-kuasa asing di luar daripada Mekah. Sebab apa orang takut dia? Orang takut dia. Itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang berhijrah tengah-tengah jalan ada orang halang. Saya tak nak cerita itu panjang sangat. Saya nak cerita tadi sebab salah sebut tadi orang bunuh diri tu buat di situ. Ya. Ada seorang tu nama Tufail bin Amrin radhiyallahu anhu. Dia bawa satu rombongan. Dalam rombongan tu ada kawan baik dia seorang, tidak disebutkan nama. Bila benda buruk ni tak sebut nama. Dia sakit, Qamarullah dia sakit. Tengah jalan tu tak tahan sakit dia dengan kepanasan, padang pasir. Bukan makna kita kata musafir sekarang. Ada kereta, ada aircon dan sebagainya. Dulu pun balik laju pun kuda. Orang puang duduk dalam satu pondok atas huta tu dipanggil hudaj dia panggil. Kan? Maka tengah-tengah jalan yang tak tahan, lalu dipotong orang ni. Potong orang tangan ni. Tubik darah. Macam sembelih kan? Macam sembelih lembu. Macam darah. Habis darah tu matilah keluar dia. Lalu Tufail bin Amrin ni bila sampai di Madinah, nak ceritanya bahawa dia cerita kepada, lalu dia dapat mimpi. Sebelum dia cerita tu dia dapat mimpi. Dia jumpa dengan kawan dia yang bunuh diri tadi. Dalam keadaan muka berseri-seri. Lalu dia tanya, ma sona abika rabbuk, ma sona abika rabbuk, apa yang kau buat kepadamu lepas padamu mati bunuh diri tu dalam perjalanan. Lalu dikatakan bahawa ghafarali, Tuhan hapus dosa aku. Masya-Allah. Apa-apa gitu loh. Bunuh diri tu hapus dosa macam mana? Relax. Tenang. Tenang. Aku bunuh diri kan pada ni. Apa dia cakap? Tuhan hapus dosa. Ada tak? Ada tengok orang ngajar orang kamu gitu. Tapi saya yang nama saya. Tak. Tak ambil dah yang kuning situ. Apa? Dah lah dulu yang guling pula tak. Okey. Apa nama ni? Cerita dia tadi orang bunuh diri dia. Tapi masa dia mimpi tu, mimpi jumpa orang yang bunuh diri tadi, Tuhan hapus dosa aku, masya-Allah. Illa hatain, melainkan dua ni. Rupanya masa Tufail bin Amr tengok dalam mimpi tu, tangan dia buku tertutup dengan sesuatu. Macam kita kata dia tutup tangan dia
dengan sesuatu tak nampak, buat lain nampak, tapi tangan dia tutup. Mautian, dia kata tutup. Dia kata Tuhan ampun dosa aku kecuali dosa tangan ni Tuhan aku. Lalu dia pun jaga, lalu dia mimpi tadi, dia daripada mimpi tadi dia terjaga dan dia cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa saya mimpi kawan saya tadi dalam keadaan saya sebutkan tadi lah. Tuhan ampun dosa dia, tangan pun. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma liyadaihi faghfir. Itu doa Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah tangan dia. Dosa lain ada tangan dosa tangan ya dok. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah tangan dok. Ampunlah tangan dosa orang tadi. Ampunlah tangan lagi dosa tangan. Lalu kawan tadi pun Tufai pun kebetulan alhamdulillah Tuhan bagi dia mimpi sekali lagi. Tangan orang mimpi jumpa pula dengan orang sekali lagi dalam keadaan tangan tidak tertutup. Ya, Masya Allah. Tuhan ampun hati dosa sebab Nabi berdoa, Allahumma walidayhi faghfir. Ya Allah ya Tuhanku, apalah dua tangan dia. Macam mana tu kita nak kata ni? Boleh bunuh diri ke? Rupa-rupanya balik kepada tadi ayat yang saya baca tadi, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Balik pada ayat tu, rupa-rupanya Ansar dengan Muhajirin ni oleh kerana pengorbanan hijrah ni terlalu besar. Hijrah ni bukan main-main, tinggal negeri, setengah-setengah tu tinggal isteri, setengah-setengah tu tinggal suami, setengah-setengah tu tinggal anak pinak. Nak kata apa kita ada? Tak ada anak pinak dan cucu-cucu. Tinggal pekerjaan. Bukan senang tinggal pekerjaan ni. Kena cari kerja baru pulak ni dulu. Madinah. Tinggal harta benda. Besar lah tu. Hijrah ni bukan main-main. Kalau orang tanya nak hijrah tak? Tak. Kalau orang tanya, kalau orang tak ada imam, nak hijrah tak? Tak apa. Ya, tak dia kata bersini dah. Tak dia kata. Tapi sanggup sahabat-sahabat tu pergi tu ke hijrah dalam keadaan begitu. Maka al-hurumu bil bunmi, iaitulah muqabalah. Benda kita buat benda yang besar, yang payah, pahala dia sangat-sangatlah besar dan berganda-ganda. Berganda-ganda dan besarnya pahala tadi, sehingga bunuh diri tu jadi kecil je dosa. Faham tak? Bunuh diri tu dosa jadi kecil tak? Bukan bunuh diri tu dosa kecil dah. Bunuh diri tadi dosa besar. Tapi oleh kerana rahmat Allah, pahala bapuk nak kata ni, bukan besar dah. Dia besar ni ada tiga kataan dah. Besar, bapuk. Tak? Dia ada tiga kataan. Besar, besar betul ya, besar. Rusing ada segi, besar. Apa dengar orang cakap gitu lah, tak awak, tak usah dengar pula kata. Bos. Kata dia, jangan naik bakar ni, bos. Kata dia. Hitam lah, kata hitam. Kata dia, tak kata dia. 12 orang muak, bos. Kata dia. Ada segi, besar pada pur ni, besar pada rosak ni, bapuk dia panggil. Bapuk kata dia. Naik bakar ni bukan beli kereta, beli baru. Tak kata. Bapuk dia panggil. Kalau besar tubuh, mana kau besar tubuh? Besar tubuh tu orang besar, orang panggil belong. Kalau yang dua dengan saya tu, belong, dia kata. Jangan. Kalimah tu tidak popular dah sekarang, muncul lah. Saya hanya beri satu kalimah hari ni. Berong. Okey, jangan guna tu. Mahjurah, kalimatun mahjurah. Kalimah yang orang nak guna dah. Ada kalimah tak guna. Jangan popularkan betul bahasa hati orang. Okey, bahasa hati orang. Okey. Jadi bunuh diri jadi kecil ni. Bukan kecil dulu. Nisbah pada dia. Nisbah pada kita ni ada hijrah tu. La hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah dah lepas pada Mekah.
Nah, macam mana lagi nak dapat pahala sebesar itu? Nah, itulah hijrah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tekanan diberikan kepada Nabi di Mekah apabila Nabi berdakwah, masa itulah Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya berhijrah. Masa mula-mula berhijrah tu, ada satu ayat Quran tu melampangkan bahawa hijrah ni bukan satu benda yang mudah. Satu ayat Quran tu untuk Nabi ada pul depan, wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat tu hubung ketika Nabi nak berhijrah, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku tempat masuk yang baik dan tempat keluar yang baik. Tempat masuk ke Madinah, tempat keluar ke Mekah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku kekuasaan, bagi aku kekuasaan. Ayat tu kalau kita baca, kita terharu. Bukan terharu gembira, terharu sedih. Dia terharu ada dua. Betul tak cikgu bahasa Malaysia dia? Terharu ada dua. Terharu sedih, terharu gembira. Saya agak je betul dah rasa cikgu bahasa Malaysia ada sini dah. Dia makan anak ni bahasa Malaysia saya lapar. Tadi kata dah dia tahun 87 baru SPM. Urusi sebut ni dia dedahkan tahun saya ambil SPM. Tahun 87 saya tua dah masa tu. Tapi fikir-fikir nak kerja nak balik Malaysia. Masa tu saya dekat belajar kat Mesir. Saya minta kedutaan nak ambil SPM. Orang kata ambil kat luar ni bocor kat rahsia, bocor kat salah tu. Dok kau. Ingat kau boleh handle kau. Dok kau ayam kau nak handle dak. Jahat ayam. Niat. Ambil pun lagi bocor. Macam kita handle kau kan mestilah orang mana? Orang Malaysia dulu ke dulu mana kita tanya kat kawan tau. Takut ada bocor-bocor ke benda tau. Jadi itu saya tu. Okey. Saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan. Nak cerita bahasa Malaysia. Dia bahasa Malaysia dapat lapang. Lepas pada tu cerdik sikit pada tu. Balik Malaysia saya ambil Julai. Ambil bahasa Malaysia. Dapat 5. Cerdik sikit tau. Cerdik lah sikit dapat 5 tau. Tak kata tak. Terharu ada dua. Terharu sedih dengan terharu gembira. Ayat tu terharu benda tu. Terharu sedih lebih kepada sedih. Gembira ada ke lebih kepada sedih. Bukan senang tu. Makna dia Nabi Allah Ta'ala ajar Nabi supaya baca doa ni. Makna dia kalau nak ikut hati ni pun ni nak hijrah kat ayam ni. Sehingga Allah Ta'ala ajar Nabi ni doa baca untuk dapat kesenangan, untuk dapat pertolongan aku. Iaitulah berilah aku tempat masuk yang baik dan tempat keluar yang baik. Dan yang terakhir sekali, waj'alni min ladunka sultanan nasira, berilah aku kuasa. Ya Allah Tuhan, aku berilah aku kuasa. Ada seorang ulama nama dia Imam At-Tabari. Dia ada tulis satu tafsir. Nama tafsir itu ialah tafsir Jami'ul Bayan. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan tu disebut yang dikatakan dapat kuasa tu ialah dengan tengok kucing. Bingung saya cakap kan. Kata tengok kucing loh. Tak kata kan. Bingung saya cakap. Bahawa yang dikatakan dapat kuasa tu pun mana? Kata Imam At-Tabari bahawa Nabi SAW apabila berhijrah ke Madinah, Rasulullah dapat kuasa. Itu yang penting. Kuasa tu apa? Imam Tabari kata kuasa untuk menegakkan segala hukum Allah yang terdapat di dalam syariat Islam, yang terdapat dalam Al-Quran. Dan Islam ni agama macam mana? Agama Islam ni adalah agama yang menyeluruh, menyentuh semua sistem. Maka sistem-sistem itu nak buat macam mana tu? Nak lock gitu je. Pakai law adalah Quran gitu je. Tak, kita kena buat tubik daripada Quran. Kita kena tatbik. Tatbik tu mana apa? Bahasa Melayu panggil laksanakan sedaya upaya. Itu tatbik.
sedaya upaya. Jadi Nabi bila dapat tu, Nabi dapat merealisasikan hasrat Allah. Apabila Nabi berhijrah, dapat merealisasikan hasrat Allah, nak tengok agama Islam ni berdaulat. Kita ambil satu je contoh, saudara-saudara. Satu je. Ambil satu je contoh. Ayat mula-mula berapa? Oh, baca Quran tadi. Nama dia. Dah. Ayat mula-mula sekali berapa? Iqra lah. Ke mana? Ke ayat lain? Tu dah. Berasa tu dah. Duk baca dalam kitab Mabahis Ulumul Quran tu, dia kata ayat mula-mula sekali Iqra. Tu dah. Mana kata? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tak habis apa 5 ayat. Ya tahu. Bacalah. Kok tu sil tu pun besar tu. Nak hasrat Allah nak menjadikan umat yang berasaskan kepada Iqra tu. Bagi tahu tak? Bila Iqra kenapa? Dia kena satu tamadun. Iqra, bacalah mana apa? Bila sebut baca, kena ada cikgu, kena ada sekolah, betul tak? Kena ada maktab, perguruan. Nak ajar cikgu-cikgu ni mengajar, kena ada universiti. Daripada Iqra sutir, kata sutir Iqra tu kena, kerana nak merealisasikan Iqra kena ada Melaka. Ya, siapa ada kementerian? Siapa ada kementerian? Orang panggil kementerian apa? Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Kenapa nak Iqra tu? Tak senang Iqra ni. Iqra adalah satu kalimah, satu je. Tapi daripada Iqra terbinanya satu tamadun yang besar. Macam mana kita nak bina tamadun? Maka itulah yang dijadikan, yang Nabi kata dalam Quran kata waja'alli min ladunka sultanan nasira. Beri aku kuasa, ya Allah, Tuhan aku berilah aku kuasa, aku laksanakan hasrat Allah. Kita ambil sutir je Iqra tu hasrat Allah. Bukan senang nak laksanakan Iqra, dia mestilah berteraskan kepada kuasa. Dengan kuasa tu Nabi dapat buat apa sahaja untuk membina tamadun. Kerana Iqra terpaksa kena buat kilang dakwah, kilang kertas. Kerana Iqra terpaksa kena bina sekolah. Kerana Iqra terpaksa kena ada universiti, kena ada guru yang terlatih, kena ada pensyarah. Kerana Iqra ada jabatan-jabatan yang berkaitan dengan, kalau saya dulu juga jabatan fatwa, jabatan mufti Negeri Terengganu, kerana Iqra. Jadi mufti dulu kena Iqra setiap masa. Nak hidup pun Iqra. Bapa dalam masa banyak orang lagi. Tak jawab. Tak boleh lah. Bapa tak tanggungjawab kita. Tak tanggungjawab kita. Tak jawab tak boleh. Kena jawab. Nak jawab tak tahu, tak boleh. Ya bukti kena tahu. Tak tahu, buat tahu. Buat tahu kau. Dah apa tahu. Buat tahu gitu lah. Padahal tak tahu tengok. Tak kata pada jumpa orang. Tak kata cek sikit. Cek. Tak. Rumah saya tambah tak ada. Buat gana tahu. Anak-anak dah tak belajar buat orang. Tak. Tak reti nak buat kita tu. Cengeng. Ingat gitu. Ada nekong apa? Bukan cengeng. Nekong tu. Tak. Nak tukar bapa tu. Dikir-dikir. Dah kata-kata tak. Ada dah jual sikit-sikit. Tak tahulah mana-mana. Nak wakar ke. Nak wakar dia tengok dia. Tak. Iqra. Tu pun cukup dah. Iqra tu pula bukan Iqra dalam bidang agama. Iqra bidang agama lah. Bukti dia tengok Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Awak apa kena? Saya Iqra 4 dah. Umur berapa? 74. Dah. 74 Iqra 4 dah. Dah apa tu? Okey dah. Makna bangga dapat baca Iqra 4. Umur 74 dah kata. Umur 75 Iqra 5. Ada tak Iqra 5? Ada. Perang lalu Johama ni betul. Masa saya cek dulu panggil Johama. Johama ni kurang cek. Daripada baca lebih kurang juz amal lah. Start daripada orang Tuhan lah. Biasa ni. Itu. Nak kena tamadun. Bukan kerana belajar agama je. Iqra tu. Sebab apa? Ayat mula-mula tu sebut dah ayat ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Mana awal-awal lagi ayat sangat ada dah dalam Quran.
Contoh pengabagi dalam Quran ialah khalaqal insana min alaq. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada segumpal darah. Situ sains tu. Makna dia, Iqra bukan hanya belajar agama, tetapi belajar ilmu agama dan juga ilmu-ilmu akademik yang lain demi membangunkan negara, membangunkan bangsa, demi membina tamadun. Nak buat mana tu? Kena ada hijrah. Apa tu hijrah tu? Dah susah payah paksa lah. Sebab waja'alli min ladunka sultanan nasira. Kena beri kau, kena ada kuasa kau. Dah urut ni hijrah. Paksa lah, dah mati. Tak apa mati syahid. Bukan senang nak bina. Nak pergi hijrah tu sebab kita nak bina satu kuasa. Kuasa tu untuk kita laksanakan segala hukum Allah dan segala yang tersilap daripada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sebab tu bila sampai di Madinah tu, Nabi bina negara, saya nak ngomong sekali ni. Contoh, wabah dah. Dulu Nabi tak ada protokol. Bila Nabi jadi ketua negara di Madinah, Nabi ada protokol. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Ayat Suratul Hasyr. Dulu Nabi tak ada protokol. Tapi apabila Nabi jadi ketua negara, tengok dari segi pentadbiran tu bukan senang nak jumpa Nabi. Kalau siapa-siapa nak jumpa Nabi, idza najaitumur rasul faqaddimu baina najwakum sadaqah. Siapa nak jumpa Nabi kena beri sedekah. Itu protokol. Protokol mana pula sedekah. Nak jumpa Nabi cari orang miskin sedekah. Bukan protokol gitu. Itu biasa lah. Fikir orang tak kata sedekah orang. Faham tak maksud dia? Yang tersilap, kata saya kutub dalam fi zilalil Quran, ayat tu nak menyusahkan. Nak menyusahkan orang ramai nak jumpa Nabi kena beri sedekah. Makna dia Nabi sekarang tak sama dengan Nabi dulu. Nabi dulu di Mekah, Nabi sekarang Nabi dan ketua negara yang perlu ada protokol. Nak jumpa bukan senang. Kena fikir tu biar kena ada dalam kepala sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu bila nak jumpa Nabi kena beri sedekah tu. Cari kat orang miskin. Dia esokkan baru jumpa. Dah esok baru boleh jumpa Nabi. Bukan senang nak jumpa Nabi. Maknanya nak menyusahkan jumpa sebab apa? Nabi ketua negara. Bukan kata dah jumpa minggu ni. Jangan salah faham tu. Nak katanya nak ajar sahabat-sahabat Nabi. Sekarang ada protokol. Nak jumpa ketua negara dia ada appointment. Dia ada bahasa Arab panggil mau'id. Kena ada appointment dulu. Kena ada temu janji dulu. Bukan temu ruga, temu janji. Tak, kita kata tak. Jadi macam mana nak nampak dia nak jumpa Nabi susah, maka sahabat-sahabat kalau nak jumpa Nabi kena beri sedekah dulu. Cari orang miskin. Orang tak ada tangan jumpa ni. Ujung kena kira je tak. Ujung negeri, ujung Madinah, ujung mana. Dengan orang kata, orang miskin ujung dulu. Okey lah. Beri sedekah dulu. Pandai yang mana pun beri sedekah dulu. Kemudian baru jumpa Abdullah bin Mas'ud. Baru boleh jumpa Nabi. Faham pada sahabat-sahabat faham dah konsep ketua negara. Dia ada protokol dia. Barulah ayat tu dimasukkan kata saya itu. Maka tak payah lagi dah. Sahabat dah biasa dah. Nak jumpa Nabi kena buat apa? Nak jumpa Nabi bukan senang. Nak jumpa Nabi kena kumpul dulu. Ada begitu perkara. Sebab Nabi ketua negara. Dah, tu kita tengok. Dah berubah dah. Dah benda tu salah ke? Apa salah dia? Dah, protokol ni adalah sebahagian daripada Islam. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggil Nabi itu macam panggil orang lain. Nabi ketua negara. Dia tak boleh panggil macam Muhammad. Tak boleh. Sebab ada orang Arabi, orang yang mari daripada padang pasir mandu. Jumpa Nabi, Muhammad. Kata macam bagi. Dia tak boleh. Dia ada protokol. Muhammad, tak boleh panggil Muhammad. Kena panggil Ya Rasulullah. Kau dah kena buat payment pula tadi. Itu saya nak katakan. Perubahan berlaku apabila hijrah. Sebab apa? Benda itu adalah berkait dengan pentadbiran, kuasa dan sebagainya. Dan bila sampai di Madinah, kita dengar Nabi bina masjid. Nabi membina ukhuwah, muakhah. Nabi mempersaudarakan antara orang Ansar dengan Muhajirin. Dan Nabi bina masjid. Betul tak? Memang betul. Tapi jangan waktu je. Jangan nampak tu je.
Saya memang apa tu je. Tiap-tiap tahun orang nak ceramah tu je sebut. Betul tak? Betul. Betul sangat. Betul sangat. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Dia kata nak kata betul je. Tak. Benar. Tidak lain malaikat benar-benar belaka. Tak lupa. Tak dia kata dia. Betul. Nabi bina masjid. Nabi membina ukhuwah Islamiah. Tapi kenanya bukan Nabi buat tu je. Saya baca baru ni buku. Saya beli kat Maiden. Dia ada kat Maiden kat ada ni. Buku tu 5 rias tengok, 5 rias melawasai. Buku dia tajuk 3 Tanah Suci. 3 Tanah Suci. Pengarang dia Muhammad Isa Selamat. Selamat kau dia, Muhammad Isa Selamat. Saya tengok buku belat-belat 3 Tanah Suci dengan 3 Rumah Suci. Pengarang sama, 2 tem buku. Saya beli dua-dua. Kat mana? Kat Maiden. Kat lain ada dah. Allah anda tahu. Tak. Jumpa kat Maiden. Nak cari benda lain. Jumpa ke nampak buku-buku ni. Tengok je. Oh, ada buku ni. Pak buku ni. Dia lebih kepada sejarah. Sejarah macam mana 3 bandar suci. Madinah, Mekah dan Baitul Maqdis. 3 rumah suci. Iaitulah Masjidil Haram, Masjidil Nabi dan juga Masjid Aqsa. Saya baca. Saya ingat lebih pada 5 kali saya baca buku-buku. Sebab saya minat aku. Lepas tu baca dia ingat Allah. Dia ingat Allah dah. Dia kata dia. Lepas tu baca belakang lagi. Lepas tu lama-lama dia ingat Allah. Dia ingat Allah dah. Dia kata dia. Ambil cakap dah dengan Cikgu Mahdi dia. Nombor bom kalau tu. Dah. Nombor bom. Faham nombor bom. Budak-budak dia tidak tahu nombor bom. Nama cengkau. Dah berapa cerita tahu tak? Mak nak cerita di dalam buku tu. Nak cerita dalam buku tu. Kau ambil ingat lah. Dah. Dia kata benda. Dia kata bahawa bila Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi betul lah mempersaudarakan dan membina masjid, mempersaudarakan sedangkan Muhajirin. Apa kata dia? Dia kan betul dan benar, tidak lain malaikat benar semata-mata. Akal lupa dulu. Dia kata dia. Betul. Tapi jangan tengok tu je. Sebab apa? Nabi juga telah membina, memulakan empire ekonomi ummah. Sebab tu antara benda Nabi buat dalam buku tu, saya baca buku tu. Kau nawak buku tu lah. Tu tak kait nawak tak dia. Dia kata dalam buku tu, dia kata Nabi Muhammad SAW bila sampai di Madinah, Nabi buat 2 perkara yang besar dalam pembinaan ekonomi dan juga kemasyarakatan sosial masyarakat Mekah, Madinah. Nombor 1, sampai je Nabi di Madinah, selain daripada bina masjid, selain daripada mempersaudarakan di antara orang Islam tadi, Nabi pergi rang pasar. Masuk pasar. Di pasar, Nabi pergi pasar, ada 4 pasar. Ada pasar tu nama Yasar, ada nama Zabalah, 2 yang berdagang. Zabalah tu siapa? Macam mana siapa? Kamunya pasar tu kotor kayak mana? Buat dia tak tahu lah. Nabi pergi 4 pasar. Nabi buat benda apa? Nabi study benda apa? Study macam mana nak buat pasar. Macam mana nak bina satu pasar untuk orang Islam. Sebab 4 pasar ni orang Yahudi kuasai. Toke-toke Yahudi, kok kaya-kaya Yahudi orang kafir lah. Tak kita kata ni pelanggar orang Islam. Dia macam negeri kita ni lah. Ni, kok kafir tu toke-toke semua apa. Tak kita kata ni. Okey. Kok bukan beli ni kita lah. Tak kita kata ni. Lalu Nabi buat ke ni? Nabi cari tapuk untuk buat pasar sendiri. Pasar ni adalah pasar berdasarkan kepada takwa kepada Allah. Macam mana pasar dalam Islam? Macam mana berjual beli dalam Islam? Macam mana etika berniaga dalam Islam? Maka Nabi cari tapak. Jumpa tapak. Mula-mula tapak yang pertama, tak jadi tapak yang kedua. Tapak yang pertama orang Yahudi nama Ashraf bin Ka'ab bin Ashraf. Orang Yahudi tahu Nabi nak buat pasar baru. Dia buat sesuatu benda, dia halang. Nabi masa tu baru sampai. Nabi dah nak bertindak lebih. Baru sampai, baru nak bina negara, tokalah. Nabi nak lawan kan orang Yahudi tu. Ka'ab bin Ashraf ni orang Yahudi, dia tahu Nabi nak buat pasar, dia pun halang. Dah uri tanah tu. Adalah cerita dia panjang. Lalu Nabi cari tapak lain.
jumpa tapak tu, maka molek tapak tu sesuai. Tapak tu sampai sekarang pasal Madinah, sub Madinah. Lalu Nabi jumpa tapak tu, Nabi pun akak kaki buat gitu. Buat gitu. Orang panggil apa? Pecah anak. Kalau dia apa? Goza, betul suami Goza. Goza ke berapa lagi? Blok dia kata dah. Dia mungkin suruh PS ke mana bantai bawa Goza. Dia kata dah. Patut ada orang ajar yang gini-gini. Kita begini lah, orang kau yang orang ajar tepi lah. Kalau dah ajar, saya Goza aku daripada tiada apa kalau gerang tu. Gitulah nak cerita ni. Tak, Goza pun kalau orang pelopor nak naik Goza nak cara nak tepung. Takut kena orang ni. Dia buatkan gening. Kawan-kawan saja orang-orang ni. So, aku dah jauh apa kalau dia benda jauh. Tak ada. Tengok kan. Tapi ada orang ajar, aku sini gini. Nah, maka Nabi zaman Nabi dia kau pecahkan no. Nabi tak ada Goza. Dan apa? Nabi ambil kaki, begitu. Jangan nak tu panggil. Mana rasmi dah tapak tu akan jadi pasal. Nabi kalau dia buat keputusan ni ketua negara. Nabi kalau dia buat keputusan dah undur ke belakang. Tak ada undur tak ada. Kalau dia buat keputusan perang, dia buat ubik je pedang tanda nak perang, tak ada undur belakang. Dan kita bincang balik Rasulullah ada bincang dah ni. Tu ketua negara dia kena gitu punya dia. Dia kena gitu. Ketua negara, ketua jabatan, pengetua sama ya. Kita dengan ada waktu sah bila dah ada mesyuarat, jalankan keputusan tu, tak ada undur belakang. Itu prinsip yang kita pegang. Tu Nabi pegang prinsip. Kalau dah mesyuarat kata situ lah mana-mana law pergi. Apa cabaran, lawan cabaran tu. Bila Nabi kata situ pasal, balik undur belakang tau. Dah bunyi dah. Dia panggil takut. Dah dia kata dah. Saya buat je ni. Bukan makna dia Nabi buat gini tunggu. Cara Nabi tu buat, mana tak tahu bunyi, mana tak tahu. Dah. Kan kira cerita gemuk dia. Nabi punya orang gitu, dah bukan gitu. Lain sikit bunyi. Dia kena seming orang. Jadi apa tu? Dah. Bukan bunyi-bunyi gini. Dah. Ini kasus saya kan. Kalau kasus tak boleh kuat lagi, berdekum, cok ni. Saya. Kasus abut pakai. Dah saya dah. Tak apa habis dah. Dah lagi dah. Dah saya dah. Berapa kali aku ni? Okey. Bila Nabi buat pasal, Nabi buat petok. Ni petok ni. Nabi belajar. Nabi study dah. Dia nampak pasal tadi. Nabi nak jadikan pasal, tapi pasal yang diredai oleh Allah, berasaskan kepada syariat. Orang panggil apa? Lain orang panggil apa? Patuh syariat. Patuh syariat. Dan Nabi rombok dulu pasal-pasal Yahudi. Jangan gitu. Nabi membina negara. Bina negara bukan memunahkan negara. Bila Nabi dapat pegang kuasa Madinah, bukan Nabi Yahudi tu bunuh belaka. Pasal-pasal dia rombok belaka. Saya nak tengok lusa kosong gitu. Abu Bakar jangan kau tugas. Ada kata gitu. Nabi nak bina negara, bukan Nabi nak memusnahkan negara. Beki sikit-sikit. Tu orang panggil beki sikit-sikit. Sikit-sikit beki. Maka Nabi pun buat gitu. Akhirnya bina pasal. Masya Allah, ada pasal Islam. Orang boleh tengok perang dingin dengan pasal Yahudi. Jauh ganga pasal Yahudi dengan pasal Islam. Kau nipu dah nipu, akariba dia lega. Tu. Kemudian Nabi pun minta dengan sahabat-sahabat Ansar, tunjuk tanah-tanah mana. Nak buat apa panggil benda, nak bina pembandaran, nak buat rumah kan. Nak buat pembandaran, nak bina rumah. Sahabat-sahabat baru buat ni, kita nak bagi tanah. Maka orang Ansar beri kerjasama sebagai rakyat Madinah. Ni tanahnya Rasulullah. Nabi pecahkan, benda pecah luk orang panggil. Pecah luk. Adik-adik seorang ni pecah luk ni. Pecah luk je dah. Nak harga dah. Nak harga dah. Dah. Ambil dia lari tanda kau nak pecah luk. Dah dia kata dah. Abu dia uli jauh kan. Dah dia kata dah. Dari kat mana? Nak kalau berapa tu?
Kau jauh. Okey, walau dok je. Kata ni mak masing-masing ada tanah, ada pecah mana dia untuk makan. Tak ya tidak. Ada walau dok je. Ada daun lesong. Jadi nak cerita ni bahawa Rasulullah SAW benar ni tapak ni pecah luk. Ada luk besar, ada luk kecil. Nak beri ke sahabat. Oh, dah ada Rasulullah. Warna tu luk kecil besar. Jangan kata gitu. Luk besar ada faedah dia. Luk kecil ada faedah dia. Luk untuk pertanian. Kau kan nak beri 5 kaki meter persegi. Nak tanam dia. Tak kata-kata kan. Pandai kelapa sawit lah. Dah kelapa sawit petang boleh. 500 pergi tau. Rumah boleh lah 3 bilik. Paling banyak 4 bilik. Ada pagar sikit, ada kawasan kereta dan sebagainya. Ada besar, ada kecil. Oh, ni untuk pertanian besar. Ini untuk peternakan mungkin kecil sikit. Ini untuk rumah, untuk kedai, macam-macam lah. Ini Rasulullah SAW. Dan mungkin jauh sangat saya pergi. Tokalah budak-budak nak bina ekonomi sekarang. Sekolah dia. Dia kata dia. Okey, dalam bidang pembelajaran Rasulullah SAW dia bina sungguh keakademikan sahabat-sahabat dia ni. Dia bina negara berasaskan kepada keilmuan. Sebab tu Nabi ni dia suruh sahabat-sahabat dia pergi belajar. Seorang sahabat tu nama Zaid bin Sabit. Dia suruh belajar. Saat nak cerita ni pentingnya ilmu ni. Awak pergi belajar ilmu bahasa. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bahasa tu, bahasa orang Yahudi digunakan di Madinah. Sebab apa? Konsep kita lah, kita kena ada orang pandai bahasa. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana seseorang atau apabila tahu bahasa dia tidak akan ditipu. Man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Barang siapa yang tahu bahasa orang-orang tertentu, dia akan selamat daripada ditipu oleh orang. Orang Yahudi ni jahat. Jangan semua nak bunuh Nabi 2 kali. Tokar tak kerti nak belajar bahasa dia kena faham. Dia kata benda tau. Okey kita tinggalkan benda baik. Tengok perancangan begitu begini. Dia suruh Zaid bin Sabit belajar. Zaid bin Sabit belajar kan Rasulullah sungguh. Dia belajar sungguh-sungguh belajar bahasa Yahudi. 17 hari je pandai dok. 17 hari pandai dok. Tu mungkinlah sahabat-sahabat ni dia ada kelebihan lain. Begitu juga dengan bidang-bidang lain. Nabi kumpulkan mana-mana sahabat yang pandai dalam bidang ketenteraan. Ni tugas dia. Yang pandai pentadbiran, ni tugas dia. Tak kira masuk Islam lewat ke, masuk Islam awal ke, keupayaan dia apa, kepandaian dia apa. Itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kepakaran masing-masing. Dihya Al-Kalbi ada seorang sahabat. Empire ekonomi, empire bahasa, banyak empire dia boleh didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah SAW dok bunuh sifat semula jadi yang ada pada sahabat-sahabat kepandaian. Ada seorang sahabat nama dia Abdurrahman bin Auf. Dia ni letak mana pada awak duit, panan negara. Maka Rasulullah SAW didik dia jadi peniaga Islam. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi seorang peniaga yang hebat. Saya dah kira-kira nilai PT Malaysia dia mati lebih kurang dalam 380 juta ringgit nilai dia punya harta dia. Peninggalan dia masa dia mati 380 juta ringgit. Capur tanah, capur kenderaan, capur PT Mang, PT Perak dan sebagainya, lebih kurang dalam 380 juta ringgit. Nabi dah kata Abdurrahman bin Auf bobo dunia ni. Jangan sampai ditawar-tawar cukup pada ibadat. Tak, Nabi tak bunuh benda tu. Nabi nak bina negara. Nabi tengok potensi dia ada apa, pandai dah berniaga. Teruskan perniagaan, beri semangat. Itu sahabat-sahabat Nabi, hebat. Nabi tengok Sayyidina Uthman ni orang lemah lembut. Bukan lembut yang salah faham tu. Orang lembut lain. Orang lembut mana? Tengok internet orang lembut pun tahu dia kata dah. Orang lembut tangan lain tu. Gitu orang lembut. Tangan ni. Dia ada irama di tangan. Melodi. Tangan ada melodi tu. Tak dia kata dah. Ini lemah lembut ni sopan santun. Itu tak sopan. Dia sopan santun.
Sopan santun betul tak? Tak salah sebut malu tak ya. Sopan santun, kemudian dia ni maafkan orang, lemah lembut ni. Suka tanya masalah orang, benda-benda yang boleh tolong. Ini Saidina Uthman. Rasulullah SAW tengok benda ni adalah aset negara Saidina Uthman ni. Maka Rasulullah bina dua perkara pada dia. Satu, kepandaian berniaga. Okey, awak kena pandai berniaga. Sehingga Saidina Uthman jadi seorang peniaga yang baik. Jumlah peninggalan Saidina Uthman apabila dia meninggal dunia, harga dia 1.7 bilion. Kaya dah tahu kan. Sampai sekarang ada di tanah wari apa keturunan, sampai sekarang ada di tanah asal usul daripada Madinah, ada asal usul daripada Saidina Uthman. 1.7 bilion. Saya kira pun ni daripada nilai dinar mak apa semua tu, saya nilai ringgit Malaysia. Orang ringgit jatuh dia tahu kan. Tak, dia kata dah. Rasanya okey dah dia kata dah. Kamunya 2 bilion kamu tak dia kata. Ni fikir pas masa 3 lebih ni 4 lebih tahu Malaysia ni. Tahu ekonomi benda tu. Tak dia kata dah. 1.7 bilion masa berkira lebih kurang setahun lepas. Oh, kaya Saidina Uthman. Waktu saya kira lah, ada segi oleh kerana dia lemah lembut ni, bila orang lemah lembut, cerdik pula. Rasulullah SAW latih dia jadi apa? Jadi duta. Punya orang ni lah yang jadi duta. Sebab orang jadi duta ni orang pun dia tak boleh orang, dia tak boleh main kat sini, jadi duta. Jadi duta pun ni, jadi duta ni. Orang jadi duta ni orang yang boleh bincang, orang yang boleh tolak ansur, orang yang boleh fikir dua hala. Oh, dua hala tak ada tu dah. Dua hala kalau jadi duta negara antara dua negara. Tu orang panggil duta. Cakap pun sedap dah duta ni. Cakap. Saya dah bincang dah dengan menteri tadi. Bincang dah dengan Perdana Menteri. Gini kami mengambil keputusan gini-gini. Tengok. Duta lain cakap tu. Tak ada duta. Benok gini. Ada. Kalau tak ada sini, apa lepuh air? Itu bukan duta orang panggil. Itu duti dia panggil. Tak kata kan? Kau dah tahu lah. Duti kok panggil dia. Nak ceritanya pada saudara-saudari, Rasulullah bina keupayaan, kehebatan, sifat semula jadi pada Saidina Uthman tadi. Akhirnya Saidina Uthman layak untuk jadi duta. Sebab tu apabila berlakunya peperangan Hudaybiyah, sebelum berlakunya Hudaybiyah, Nabi nak bincang dengan orang Arab Mekah macam mana nak selesai masalah pergi umrah. Nabi atas apa? Atas Saidina Uthman. Sebab dia boleh bincang. Kalau atas Saidina Umar mana? Saidina Umar tadi ambil cerita gula ni. Rasa-rasanya masuk tu dah tahu. Ambil nak pau tepal dia. Gitu dah. Pak ni ambil nak balik pal dia ke Nabi. Kita nampak dah. Tapi Saidina Uthman bincang macam mana nak selesai. Kami mari dah ni pakai herang dah ni. Macam mana ni? Kami sampai dah Hudaybiyah nak masuk engkau ni beri dah bincang. Tengok orang duta lah gitu duta. Tengok apa cakap duta tu. Duta apa sabar ini duta. Sabar orang duta tu. Duta Malaysia. Itulah nak kata ni pembinaan Madinah. Untuk pelajar-pelajar kita tengok macam mana kesan daripada pembelajaran di zaman Nabi bila hijrah, merayak sistem pembelajaran sampailah kepada beberapa abad, sampailah kepada zaman dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, lahir ulama-ulama hebat. Tengok apa? Batu asas mana? Batu asas daripada Nabi bina di Madinah apabila Nabi berhijrah. Sehingga dia katakan ulama-ulama Islam bukan setakat berilmu, buat kitab, tulis kitab. Sehingga apabila Holako, orang Tatar, tentera Mongol, dia masuk ke Baghdad, serang Baghdad tahun 1258 Masihi, dia langgar Baghdad. Kemudian jenis bangsa ni bangsa tak ada ilmu dia. Dia nak menyeberangi sungai Tigris. Dikatakan dia ambil buku daripada Darul Hikmah. Dikatakan buku dianggarkan lebih daripada 40,000 buku diambil daripada buku wak jabatan. Sebab kundi nak lalu, nak derang kan. Kalau nak buat jabatan wak semi, wak kaya lambat. Bahar kitab tau. Dia buat kitab tu wak jabatan. Bukan nak cerita tu, nak cerita betapalah budaya ilmu, tamadun ilmu dibina zaman Nabi.
Masa tu kitab saja buat jabatan 40,000 jenis kitab manuskrip sampai hitam warna air semua. Makna dia jenayah lah, jenayah ilmu, jenayah manusia, jenayah segala-galanya laku-laku dia. Kitab pun dia ambil buat jabatan bodoh ni dah. Sebab dia memang jadi bodoh dah kata-kata dah. Saya bukan ikut orang kata-kata bodoh dah. Kebodohannya. Sebab dia orang kafir. Kau anda nak kata bodoh-bodoh pun. Kalau orang Islam lah kata bodoh, kindik dah ada. Itulah nak ceritanya. Siapa ke zaman kalian? Ada satu kitab umur saya. Dalam 3 hari lepas saya tu tengok-tengok ada orang tanya soalan. Beratlah. Dok Jawa dah boleh. Dia tanya, kita tengok kitab tu. Lepas tu tengok-tengok tu ada satu kitab tu, nama kitab tu Al-Mabsut. Ada 17 jilid. Warna hijau kitab tu. Dia tinggi dia gitu. Dia lebih kurang gitulah. 300 surat, 400 surat sejilid. Kitab tu dikarang oleh seorang ulama, nama dia As-Sarakhsi, pendek cerita. Dia saya pun cari maklumat tentang Sarakhsi. Rupa-rupanya panduan. Dia ditangkap oleh Raja Khaqan nama. Sebab apa dia keluar fatwa, ada satu kes dia keluar fatwa tak kena dengan sikap kerajaan. Lalu dia kena penjara. Dalam penjara takutlah dia ni aktif. Lalu dia letak dalam telaga. Dah lah dalam penjara. Dalam penjara tu ada telaga pula sendiri. Letak dalam telaga tau. 15 tahun. Tetapi oleh kerana meresaknya jiwa tamadun ilmu pada dia ulama besar. Dia ngapa habis ilmu-ilmu tau. Dia mengajar orang dalam penjara. Ramai mana keluar ulama daripada penjara. Dia tulis kitab dalam penjara tu. Dia nak tulis pun dia tau. Dia tak ada pen, dia tak ada, dia ada ingatannya. Daripada dalam telaga dia cakap kata wah. Pak ilmu dia tulis, dia tulis kitab. Kitab tu lah kitab. Saya kata dia kat rumah saya. Tak Al-Mabsut. 17 jilid dia boleh cakap dah masa 15 tahun tau. Cakap orang atas tulis. Jadi kitab. Budaya ilmu meresap dalam ummah, dalam jiwa ummah. Kenapa? Bermula daripada batu asas dia di zaman Nabi berhijrah. Masya Allah. Kemudian bukan setakat kitab tu, dia ambil pula kitab lain, dia syarah kitab lain. Nama kitab tu Syarah Sairul Kabir. Kitab daripada Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dia syarah kitab tu. Habis kitab tu ada pula kitab lain daripada penjara. Lepas pada 15 tahun baru lepas. Dah lah ilmu dalam kepala otak je. Bukan kepala lutut kan, kepala otak. Tak bayangkan dalam telaga tu boleh ingat habis telaga ni. Boleh cerita kau boleh tulis kau di ayat. Ni dalam pendapat ni pendapat gini ni. Hukum dia halal haram. Itu. Inilah budaya yang ditinggalkan, diwarisi oleh ulama-ulama kemudian daripada Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada batu asas ni pembinaan negara Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ceramah yang diberi oleh Datuk Dr. Zulkifli bin Muda. Banyak pengajaran dan nasihat yang dapat kita perolehi daripada ceramah tersebut. Semoga-moga ceramah yang diberikan itu dapat memberi pengajaran kepada semua yang mendengarnya. Sekian saja daripada saya, Nur Ulfa Atira binti Muhammad daripada Durian Guling. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel ini.